Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel, berita terkini daripada mahkamah sahabat-sahabat semua. Wow, ini agak mengejutkan kita, maka makin meroyanlah virus daripada Perikatan Nasional yang mana dikatakan ini adalah satu pertuduhan politik, pertuduhan terpilih yang dilakukan oleh Perdana Menteri ketika kerajaan sebelum ini, yaitu Tun Dr. Mahathir bersama dengan Bersatu. Yang mana berita ini sahabat semua mengatakan mahkamah melepaskan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi ke atas pertuduhan 47 kes. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda semua sahabat semua. Ya, berkaitan dengan kenyataan media yang baru saja keluar sebentar tadi. Tapi sebelum itu, sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua, Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan bagi semua pertuduhan. 47 pertuduhan sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah kenyataan daripada berita ini. Jadi timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebaskan tanpa dilepaskan pembebasan untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah mana dan juga penggubahan wang haram, membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Collins Lawrence kini Hakim Mahkamah Rayuan membenarkan DNA yang dipohon oleh timbalan pendakwa raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Ya, DNA membuka kemungkinan saya boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pihak pendakwaan ingin menyemak semula perkara itu. Jadi, apakah sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua? Saya akan jelaskan secara ringkas, ya, yang mana mudah untuk difahami. Ya, dimaksudnya hari ini dibebaskan tanpa dilepaskan. Saya ini membawa maksud bahwa mahkamah membebaskan Zahid Hamidi tanpa dibebaskan kerana ya dalam pertuduhan ini mungkin berlakunya ya bukti-bukti yang tidak mencukupi ya untuk membawa pertuduhan ini lebih mendalam lagi, dan sehingga itu ya mahkamah membebaskan Zahid Hamidi ya dilepaskan daripada pertuduhan ya. Jadi sekiranya ada dinyatakan di sini sekiranya pihak pendakwaan menemui sebarang bukti-bukti baru pada masa hadapan, jadi pihak pendakwaan boleh menyemak semula pertuduhan ataupun pendakwaan ini. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi peguam Hisham Taufiq bagaimanapun supaya Presiden UMNO itu diberikan pembebasan penuh. Sebelum itu pada prosiding pagi tadi Muhammad Dusuki yang juga adalah Ketua Bahagian Rayuan dan Perbicaraan AJC menggariskan 11 alasan bagi menyokong permohonan agar timbalan Perdana Menteri itu dilepas tanpa dibebaskan bagi semua 47 pertuduhan. Pada 8 Desember tahun lalu dan 25 tahun ini, pasukan pembelaan telah mengemukakan surat representasi kepada peguam negara Idrus Harun. Ingat ya peguamnya adalah Idrus Harun untuk mendapatkan semakan semula kes rasuah itu. Jadi maksudnya kes ini dan semakan ini sebenarnya dilakukan semasa peguam negara yaitu Idrus Harun yang dipilih sendiri oleh Muhyiddin Yassin ketika era kerajaan Perikatan Nasional. Ya maksudnya ini tidak ada kaitan ya dengan peguam negara yang baru, sebab peguam baru negara ini pun belum masuk pejabat lagi. Jadi maksudnya perkara ini masih di bawah urusan mantan, kita boleh katakan mantan sebab beliau sudah bersara, yaitu Idrus Harun. Jadi mengikut undang-undang surat representasi adalah kaedah untuk tertuduh memohon supaya pendakwa raya menyemak semula kes jenayah terhadapnya seperti menggugurkan pertuduhan atau tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang lebih ringan. Idrus yang juga melepaskan jabatannya kini sedang bercuti dan dia akan digantikan oleh peguam cara negara Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh yang akan mengambil alih pada Rabu minggu depan. Minggu hadapan peguam negara baru masuk. Jadi sahabat semua, kalau ada tuduhan mengatakan kononnya ini ada campur tangan daripada Perdana Menteri, itu adalah satu sangkaan buruk dan juga satu fitnah semata-mata untuk memburukkan kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan. Ya, semua ini dilakukan ya ketika peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin sendiri, yaitu Idrus Harun. Jadi perbicaraan di hadapan Superi adalah di peringkat pembelaan. Berikutan Mahkamah Jenayah telah memerintahkan Zahid membela diri terhadap pertuduhan pada Januari tahun lepas.
Sekira kemudiannya memutuskan bahwa pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie kes beli jawab terhadap Zaid atas 12 pertuduhan pecah mana jenayah CBT di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan, 8 pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta ISPRM 2009 dan 27 pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Pencegahan Penggunaan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Bagi pertuduhan CBT, Zaid didakwa menggunakan dana berkenaan untuk membuat 6 pembayaran bagi penggunaan kad kredit pribadinya, polisi insurans dan lesen kenderaan pribadinya, kiriman uang kepada firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis di Raja Malaysia. Kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan Afin Bank Berhad Jalan Bunus di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur antara 13 Januari 23 Disember 2016. Di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan, kesalahan CBT boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun serta sebat dan denda. Berhubung dengan 8 pertuduhan itu, Zaid dikatakan telah menerima rasuah daripada 3 firma, Mastro Kenny IT, Consultant dan Service, Datasonic, Grup Senior Berhad dan Profound Radiance Senior Berhad sebagai dorongannya untuknya dalam kapasiti sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membantu syarikat mendapatkan projek MyAG, membekalkan chip pasport dan masing-masing dilantik sebagai pengendali pusat serti visa migran di Pakistan dan juga Nepal. Jadi berhubung 27 pertuduhan penggunaan uang haram, ahli Parlimen Bagan Datuk itu didakwa terlibat dalam transaksi langsung membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara 29 Mac 2016 11 April 2018. Jadi kesalahan itu didakwa dilakukan di Melayan Banking Berhad Cawangan Dataran Merdeka, Dataran Maybank tingkat 1 Menara E nombor 1 Jalan Maruf Bangsar. Jadi semasa peringkat pendakwaan perbicaraan yang bermula 18 November 2019 dan berakhir pada Mac 2021, 99 saksi dipanggil untuk memberi keterangan termasuk bekas pegawai Zaid Wan Ahmad Wan Omar serta bekas setiausaha eksekutif tertuduh Meja Mazlina Mazlan. Saksi lain yang tampil untuk pendakwaan termasuk Bi Muralidi Haran, rakan kongsi firma Guaman Lewis Inco dan pengurus uang Omar Ali Abdullah. Itu antara perjalanan ya pertuduhan-pertuduhan terhadap Zaid Hamidi. Dan akhirnya hari ini sahabat semua, Zaid dilepaskan ya oleh mahkamah, oleh peguam Mahkamah Tinggi yaitu Collins Lawrence ya yang membenarkan DNA di pohon oleh timbalan pendakwa raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Jadi sahabat semua, ternyata ini adalah satu lagi pendakwaan yang boleh dikatakan pendakwaan terpilih yang dilakukan semasa era pentadbiran Perdana Menterinya ya Tun Dr. Mahathir ya, yang juga Muhyiddin Yassin juga berada dalam kabinet ya. Dan kita tahu ya hari ini semuanya telah terjawab ya, telah dilepas walaupun tanpa dibebaskan sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin selepas ini ya pihak-pihak daripada walaupun daripada Bersatu Perikatan Nasional pastinya akan meroyan tidak habis-habis atas tindakan ataupun keputusan mahkamah ini. Jadi dalam selang beberapa jam saja seorang pemimpin daripada Bersatu yang kini terpalit dengan skandal dan juga telah pun ya didakwa di dalam skandal Jana Wibawa, yaitu tidak lain tidak bukan Wan Faizal. Wan Faizal mengatakan kononnya DNA sepatutnya ya Bersatu dakwa kredibiliti Anwar hilang musnah katanya. Itu antara satu persepsi yang cuba dilakukan oleh Wan Faizal yang sebenarnya Wan Saiful bukan Faizal ya. Wan Saiful yaitu ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu mendakwa kredibiliti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga seorang reformis telah hilang musnah katanya. Ya, merujuk keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membebaskan tanpa melepaskan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi daripada 47 pertuduhan. Ya, dan juga ya ini yang membabitkan dana yayasan akal budi. Katanya Anwar akan terus membersihkan imej semua yang bersekongkol dengan dia dan terus mencemarkan imej mereka yang menentangnya. Jadi jelas sahabat semua, sekali lagi ini adalah satu fitnah dan juga satu tuduhan yang tidak berasas. Ya, seringkali kita mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kebebasan penuh kepada peguam negara, kepada mahkamah dan sebagainya untuk membuat keputusan tanpa ada campur tangan. Tetapi melalui kenyataan terkini daripada Wan Saiful ini,
beliau membuat satu fitnah atau tuduhan tanpa asas, mengatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu membersihkan mereka-mereka yang terpalit dengan skandal-skandal pendakwaan di mahkamah. Jadi jelas sahabat semua, ini adalah satu lagi perkara yang dilakukan atau kita boleh anggap dia sebagai tindakan meroyan daripada pemimpin bersatu yang juga terpalit dalam skandal Wan Wibawa ini, yang juga dikatakan menerima rasuah dan juga meminta rasuah. Kali ini dia pula cuba untuk memburukkan prestasi ataupun persepsi kepada Perdana Menteri kita yang ke-10. Dalam satu kenyataan, dalam kes Presiden Bersatu katanya, Muhyiddin Yassin pasukan pendakwa membantah permohonan untuk menggugurkan pertuduhan. Malahan sekarang sedang merayu keputusan mahkamah. Tetapi dalam kes Zahid, pihak pendakwa memohon Zahid dilepaskan. Walaupun sebelum ini mahkamah telah mendapati bagi pihak pendakwaan berjam menimbulkan kes prima facie bagi semua pertuduhan terhadap Zahid, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Jadi itu antara kenyataan kenyataan daripada Wan Saiful, yang mana kita boleh nampak satu kenyataan yang kita boleh anggap meroyan di tepi tangga. Kita tahu keputusan ini bukan keputusan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua, melainkan keputusan yang dipohon lalu dibenarkan oleh pihak mahkamah tinggi, peguamnya sendiri iaitu hakimnya membenarkan permohonan terbabit dari dan melepaskan Zahid Hamidi tanpa dibebaskan. Jadi kita boleh tahu mereka akan menggunakan isu ini dalam kempen mereka. Katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin membersihkan, tapi sebenarnya percayalah sahabat semua, itu hanya persepsi yang akan cuba diguna pakai oleh pihak pembangkang, yang mana kononnya Datuk Seri campur tangan. Tapi sebaliknya, semua itu adalah satu fitnah, semua itu adalah satu rekaan persepsi untuk memburukkan kredibiliti Perdana Menteri kita daripada pembangkang. Yang nyata, pihak-pihak pembangkang ini juga terpalit dengan skandal-skandal sahabat semua, yang melibatkan jutaan ringgit, khususnya Wan Saiful, Presiden Bersatu, dan juga beberapa pemimpin menantu yang melarikan diri daripada negara kita kerana takut disiasat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat semua di luar sana? Jika anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih GTA, dan juga geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka sudah diculik makhluk asing. Alright, terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.